Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin, kita telah masuk ke Kitab Hamdillahi Ta'ala wa Syukrih. Kitab Hamdillahi Ta'ala wa Syukrihi, iaitulah kitab puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita memuji Allah. Kalau kita dengan makhluk, pujian kita terhad. Kita boleh puji setakat apa yang mereka buat. Itu pun tidak melampau, tidak ghulu, terlampau sangat. Pujian kita kepada Allah Azza wa Jalla ini, iaitulah kita sifatkan Allah Ta'ala bil mahamidi wal kamalat, dengan segala puji-pujian dan segala kesempurnaan, wa tanzihuhu an kulli ma yunafi zalika wa yudaddi. Tanda situ, puji Allah Ta'ala ni apa maksud dia? Maksud dianya kita sifatkan Allah Ta'ala, kita sifatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat kepujian dan kesempurnaan. Itu mana puji. Dan membersihkan Allah Ta'ala daripada segala perkara yang menafikan kebersihan ataupun ketinggian darjah Allah Azza wa Jalla. Itu mana puji. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ini iaitulah ahlul hamdi, Tuhan yang berhak dipuji dan dipuja. Kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada semua kebaikan dan semua keindahan ihsan yang Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada kita. Kalau kita teliti dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menyebut tentang Allah Ta'ala puji dia sendiri. Tanda ayat ni, nanti balik cari kat rumah. Allah Ta'ala puji dirinya sendiri ibtidaan, puji daripada awal lagi. Contohnya daripada surah Al-An'am, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah mencipta langit dengan bumi. Allah Ta'ala puji dirinya ketika dia turunkan Al-Quran ke atas hambanya. Surah Al-Kahfi ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Al-Kahfi. Allah Ta'ala puji dirinya sendiri di atas bersih suci Allah Ta'ala daripada sebarang syirik, sebarang sekutu bagi dia. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarik, ila akhiril ayat. Jadi kalau kita nak tengok, Allah Ta'ala puji dirinya sendiri inda intihail khalqi, apabila dia selesai semua makhluk ini. Faqala wa taral malaikata hafina min haulil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pujian-pujian. Kalau kita belajar dalam bab puji ni macam mana, kita tengok Allah Ta'ala puji dirinya sendiri dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan, maka Allah Ta'ala itu mahmud, dipuji daripada awal permulaan makhluk ini, akhir pekerjaan makhluk, berterusan urusan makhluk ini, semuanya Allah Ta'ala dipuji dalam semua keadaan. Inilah kitab yang kita nak belajar ini, nak belajar pada kali ini, iaitulah Kitab Hamdillahi wa Syukrihi, kitab puji Allah Ta'ala dan syukur. Apa pula makna syukur pada Allah Ta'ala? Apa arti syukur? Syukur itu iaitulah kita
puji Allah Ta'ala di atas nikmat yang diberi kepada kita, dan kita tunjukkan kesyukuran kita itu dengan pelaksanaan. Sama ada dengan mulut kita kata Alhamdulillah, itu mana syukur. Ataupun bila kita dapat nikmat, kita tunjukkan nikmat itu daripada apa? Kita kuat, kita bantu orang. Kita dapat nikmat harta, kita tolong dengan harta. Kita dapat nikmat ilmu, kita sebarkan ilmu. Ini semua tanda syukur. Tapi kalau orang dapat ilmu banyak, tak mengajar orang, itu maknanya tak bersyukur dia. Dia duduk makan dia seorang ya, tak bagi dengan orang lain. Dapat harta banyak, tak infak fi sabilillah, tak bantu orang, ini pun tak syukur. Maka apa yang kita nak, Allah Ta'ala sebut dalam kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung, kira nikmat Allah Ta'ala beri pada kamu, kamu tidak akan terkira banyak. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab yang ke-242, bab 242 ini bab wujubis syukri, iaitulah wajib bersyukur. Kita ni kena wajib syukur Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Tengok ayat kata apa kepada kita? Fazkuruni azkurkum, azkurkum, kerana itu ingatlah kamu kepadaku. Allah perintah kepada kita supaya kita ingat Allah, nescaya aku ingat pula kepada kamu. Washkuruli wala takfurun, dan syukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surah Al-Baqarah ayat 152. Jadi apa yang kita nak syukur di sini? Para ulama telah menetapkan cara-cara bersyukur itu, iaitulah zikrullahi ta'ala, fazkuruni azkurukum. Mu ingat kepada aku, ingat dengan apa? Dia kata zikrul qalbi, ingat dengan hati. Karena bila kita nak berzikir, zikir yang mujarab, zikir yang jadi memberi kesan kepada jiwa seorang itu, iaitulah bila dia berzikir dengan hati dia. Lidah kena kata subhanallah, alhamdulillah, Allah, tapi di samping kita kata itu, hati kita berzikir berserta bersama dengan lidah yang bercakap. Ya, kita bimbang hari ini, lidah ya duk zikir subhanallah, subhanallah, hati entah di mana. Macam orang zikir sambil lompat-lompat hari ini, kuat zikir melompat hari ini, bangun berdiri bertepik-tepik zikir, itu zikir lompat namanya. Yang kita naknya zikir dengan hati, iaitulah cara tenang, duduk bertafakur fi ayatillah dalam semua keadaan kita yang kita boleh buat. Allahu Akbar, zikir hati. Tuhan bagi, dia panggil cinta berbalas. Fazkuruni azkurkum. Mu ingat aku, aku ingat kamu. Ini kita hari ini kita nak suruh Allah ingat kepada kita. Kita sendiri ingat tak ingat kepada Allah? Ingat bila? Bila kena sentak, sakit, kena ujian, kena bala, Allah baru mari cari ustaz. Mari cari ustaz pun untuk apa? Nak suruh doa ke dia ya, bukannya pergi semaya kekal 5 waktu di masjid juga. Dia panggil zikir, ingat Allah Ta'ala di atas dasar kepentingan peribadi. Kerana ada kerana benda baru kita ingat Allah Ta'ala. Kita nak ingat sentiasa, yang bila-bila masa. Itu arahan Allah Ta'ala. Munasuh Allah ingat, zikir. Washkuruli, munasuh Allah Ta'ala beri pada nikmat kepada kita, syukur apa yang diberi oleh Allah kepada kita. Ayat yang kedua, la in syakartum la azidannakum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kamu. Ini dipanggil juga bersyarat. Mu nak nikmat banyak? Nak. Nak ilmu lebih? Nak. Nak harta banyak? Nak. Macam nak buat? Syukur. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla, ketika itu barulah Allah Ta'ala akan tambah.
Ni tidak bila boleh harta senyap. Kenapa tu? Bimbang takut tak cukup. Bimbang takut habis. Tak jadi. Allah Ta'ala tidak akan tambah keberkatan. Mungkin dia dapat. Tengok dalam hadis yang kita baca tengah hari, dalam khutbah. Allah Ta'ala beri kepada seorang yang dia tak suka, tinggi dah. Naik harta banyak. Itu dia panggil istidraj. Amal istidraj, beri macam beri gula-gula sampai dia tak sedar, dia tak dengar, dia tak ingat. Lagi kuat dia derhaka kepada Allah Ta'ala, lagi mudah dia punya dapat projek, lagi tinggi dia punya tenda, lagi tu lagi ni, akhir sekali tak tahu ke mana dia, jauh dengan Allah, semakin jauh semakin hari. Jadi kalau kita nak suruh Tuhan tambah kepada kita nikmat, nak suruh Tuhan tambah kepada kita apa saja yang kita nak, maka jawablah syukur, diberi kepada kita nikmat. Dalam ayat yang seterusnya Allah Ta'ala sebut, Imam Nawawi pinjam di sini ayat apa? Wa qulil hamdulillah, dan katakanlah segala puji bagi Allah. Bila kita nak kata segala puji bagi Allah ini, bila kita nak kata, jawabnya bila kita dapat nikmat, alhamdulillah. Hilang kesusahan, alhamdulillah. Tulis dalam kitab ni, tidak ada dalam kitab ni, tak ada, kena tulis. Nabi SAW iza atahu ma yusiru yasuruh, apabila datang kepada dia ma yasuruh, apa perkara-perkara yang menggembirakan. Tengok, bila nak dia dapat perkara yang menggembirakan dia, Nabi kata apa? Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Boleh tulis alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ini sunnah. Jadi bila kita dapat benda-benda yang kita suka, kita kata macam ni, oi payah oi, tak ingat, tak apa, alhamdulillah saja, cukup. Yang tak cukupnya, yang tak syukurnya, langsung tak bunyi mulut, orang panggil tak buka mulut. Dapat apa-apa benda juga pakai tombak dalam poket tu senyap gitu ya. Lah. Alhamdulillah. Yang sempurna lagi, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wa iza atahu ma yukhalif. Kalau mari pula perkara-perkara yang tak menyenangkan, yang tak menyenangkan, kita nak kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Tulis. Kalau mari perkara yang tidak menyenangkan kita, kita kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Ta'ala di atas semua keadaan. Ada orang cakap pula, puji buat apa? Allah beri pada kamu benda yang kamu tak suka, kita puji Allah. Naam, kita kata segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Waktu aku suka aku puji, waktu aku tak suka aku puji. Sebab kita tidak tahu apa rahsia di sebalik perkara yang Allah Ta'ala anugerahkan tadi. Kita nampak kadang-kadang macam tak suka, tak happy weh, aku dapat benda ni, nampak. Tapi subhanallah, lepas 3 tahun, lepas 5 tahun, lepas 10 tahun akan datang, baru kita alhamdulillah, mujur, nasib baik, Allah Ta'ala takdirkan aku dapat macam ni, kalau tidak jadi macam ni. Subhanallah. Bila rahsia ni diterbuka? Mungkin lepas tahun, mungkin lepas 5 tahun, mungkin lepas 10 tahun. Cuba tuan-tuan para jemaah rewind balik, ulang kaji balik sejarah hidup kita ni. Berapa banyak benda yang bila kita terima maklumat, kita tak senang hati, susah hati, tapi selepas beberapa masa lama kita syukur balik, Allah nasib baik, mujur, Allah Ta'ala tentukan aku macam ni. Sekarang ni baru kita nampak ini rahsia, kita tak nampak. Maka Nabi kita ajar alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Ini bila kita terima benda-benda yang kita tak suka. Yang kita suka, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kena ingatlah, insya-Allah. Ini ajaran-ajaran kita. Dan firman Allah Ta'ala, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan penutup doa mereka, doa siapa mereka itu? Ahli syurga.
Orang syurga boleh masuk dalam syurga, gembira dia, suka sangat dia, kata apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tutup pai kehidupan ini dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ni sebahagian daripada ustaz-ustaz kita ni, bila dia baca ayat, dia baca macam ni juga ayat. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil, akhir cerita mereka dalam syurga. Kenapa kita yang berdoa ke mereka berdoa? Itu dia panggil alal hikayah, cerita orang berdoa dia syukur. Jadi sekarang ni kalau kita berdoa, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, akhir doa kami ni kita puji Allah Ta'ala. Ini adalah perbincangan-perbincangan. Kadang-kadang kita ni orang panggil salah tempat. Kita duk cerita orang puji Allah, kita sendiri mananya? Kita sendiri mana tempat kita puji? Tak puji lah. Kita kata wa akhiru da'wana, akhir kerja kitanya alhamdulillahi rabbil alamin. Tamaklah ayat-ayat yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam muqaddimah kepada Kitabul Hamdi ini. Kemudian kita masuk ke dalam hadis. Hadis yang kita nak baca pada kali ini, iaitulah nombor dia, siri daripada kitab yang muhaqqaq daripada Imam Nawawi. Dia kata siri dia di sini iaitulah siri 1393. Tapi dalam kitab kita ni dia mula dengan 1400. Jadi insya-Allah dari sudut nombornya ana akan baca mengikut nombor asal, mengikut nombor asal dalam kitab yang asal. Jadi hadis yang ke 1393, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriya bihi biqadhaini min khamrin wa labanin fanazara ilayhima fa akhadha al-labana faqala Jibril alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrati, alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah, law akhadhta al-khamra ghawat ummatuk, rawahu Muslim. Tengok hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra, waktu Nabi kita berjalan malam, didatangkan kepada Nabi 2 gelas. Malaikat bawa 2 gelas mari. Salah satunya mengandungi khamar, arak, dan yang segelas lagi berisi laban, susu. 2 gelas arak, susu. Baginda sallallahu alaihi wasallam memerhatikan kedua-duanya. Nabi tengok lalu mengambil susu. Nabi kita pilih susu. Maka Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu kepada fitrah. Apa dia fitrah? Tengok nota kaki bawah. Fitrah di sini bermaksud Islam dan istiqamah. Artinya segala puji bagi Allah karena Tuhan telah memilih Islam, memilih jalan yang baik. Fitrah, kejadian asal manusia ini beriman pada Allah Azza wa Jalla. Fitrah yang suci. Seandainya Tuhan mengambil arak, nascaya sesatlah umatmu. Nabi tengok arak pun hari ni orang duduk togok arak banyak. Allahu Akbar. Arak ni orang panggil minum ke mentak darah? Mentak darah lah, bukan minum. Benda tak ada faedah, memabukkan, diharam oleh Allah Azza wa Jalla, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan minuman? La. Ini satu kes yang berat. Maka arak ni satu benda yang cukup dahsyat. Naknya dalam bab kita ni, Jibril bila tengok benda dia kata alhamdulillah, puji Allah Ta'ala kerana telah memberi hidayah untuk Nabi memilih jalan fitrah. Wa anhu, hadis yang seterusnya 1394, wa anhu radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin zibalin la yubda'u fi bilhamdulillah fahuwa aqta. Hadisun hasan
Rawahu Abu Daud wa ghairuh. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi kata kullu amrin, setiap perkara penting. Tengok dia tulis itu, maksudnya diperhatikan dalam agama. Yalah. Setiap perkara yang penting kita nak buat, namun tidak dimulakan dengan membaca Alhamdulillah, kita tak mula dulu, maka ia aqta, yakni kurang dia punya berkat dia. Alhamdulillahirabbil alamin, mula dulu dengan puji Allah azza wa jalla. Ada juga hadis ini riwayat Abu Daud dan lainnya, kata Imam Nawawi hadis ini hasan. Jadi di sini dibahaskan sedikit oleh para ulama, mesti ke semua benda kita kena kata alhamdulillah, ke ada tempat-tempat tertentu alhamdulillah itu diganti dengan bismillah? Jawab dia na'am. Ada tempat-tempat tertentu kita tak kata alhamdulillah, kita kata bismillah. Contohnya, bila kita nak sembelih, ada orang kata alhamdulillah, lah dia kena kata bismillah. Dan alhamdulillah juga, bismillah juga kita kata bila kita nak mula makan. Jadi hadis ini kullu amrin zibalin la yubda'u fi bilhamdulillah, jadi ditafsirkan oleh para ulama, ada beberapa tempat kita tak kata alhamdulillah dulu, tapi kita kena mula dengan bismillah. Macam nak makan, bismillah. Sudah makan baru alhamdulillah. Nak sembelih, baca bismillah dulu. Sudah makan kambing kita sembelih, baru alhamdulillah. Ada juga beberapa tempat ketika nak minum, ketika nak bersama dengan isteri, kena kata bismillah, Allahumma jannibna syaitan ila akhiri. Jadi adalah beberapa tempat yang disebut sedemikian. Hadis ini itulah penjelasan dianya. Hadis yang seterusnya 1395, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi qabattum walada abdi fayaquluna na'am fayaqul qabattum samarata fuadih fayaquluna na'am fayaqul madza qala abdi fayaqulun hamidaka wastarja, yaqulu hamidaka wastarja, fayaqulu Allah Ta'ala ibnu li'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi, wa sammuhu baital hamdi, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Daripada Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais nama dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang anak hamba ini mati, anak seorang hamba Allah Ta'ala ini mati, maka Allah berkata kepada para malaikat, malaikat, adakah kamu mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, benar ya Allah, kami dah cabut nyawa. Lalu Allah bertanya lagi, kamu telah mencabut nyawa buah hatinya? Jawab malaikat, ya Rabbi. Lalu Allah bertanya, apakah yang dikatakan hambaku? Waktu mencabut nyawa tadi hamba aku kata apa? Hamba aku kata apa? Jawabnya malaikat, dia telah memuji Allah dan mengucapkan istirja. Apa makna istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillahi ala kulli hal, lillahi ma akhadha wa ma ata, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Jadi dia telah puji Allah dan dia istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa Allah nak bagi pada orang ini? Allah berfirman, dirikanlah sebuah istana untuk hamba-Ku di syurga dan namakan dia dengan istana pujian. Baitul Hamdi maknanya istana pujian.
Jadi siapa dia sabar, memuji Allah Ta'ala dalam semua keadaan, maka inilah balasan dia, besar darjat dia. La ilaha illallah, ini yang kita kata besarnya kedudukan puji Allah Azza wa Jalla ini. Kerana bila kita puji Allah, di antara faedah-faedah yang besar yang kita boleh belajar dalam hadis ini, iaitulah memuji Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala beri berkat dalam hidup kita, sebab kita tahu semua benda ni Allah yang beri. Kenapa kita nak puji orang lain? Kenapa kita nak puji orang lain, sedangkan yang beri rezeki, yang beri anak, yang beri apa benda ni siapa? Allah Azza wa Jalla. Hadis yang terakhir dalam bab ini, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarda 'anil 'abdi ya'kulul aklata fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha, rawahu Muslim. Artinya daripada Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah redha terhadap seorang hamba yang makan satu kali makan. Al-akalah, al-akalah ni sekali makan ke sekali suap? Sekali makan ke sekali suap? Tengok, sekali makan aklah, siang atau petang, kemudian dia memuji Allah atas makanan itu, dan meminum dengan sekali minum, kemudian ia memuji Allah Ta'ala di atas minuman itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini sedikit ulama bahas. Contohnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, setiap kali dia suap makanan, sudah satu suap, dia kata Alhamdulillah. Bermakna aklah di sini satu suap. Setiap kali suap, sudah Alhamdulillah. Berapa ratus kali Alhamdulillah nak sudah makan? Banyak. Tetapi aksarul ulama, majoriti ulamanya tidak. Al-aklah di sini dengan mana al-wajbah. Mana sudah makan semua, barulah kita kata Alhamdulillah. Ini pendapat yang masyhurnya, iaitulah pendapat yang mengatakan kita sudah makan, baru kita kata Alhamdulillah. Bukan kata makan semua, maka setiap kali suap. Itu boleh, ada pandangan Imam Ahmad. Setiap kali suap, sudah makan. Sebab dia orang tak gopoh makan. Dia makan suap, kunyah, betul-betul hadam, hancur, baru telan, baru Alhamdulillah, suap pula hak lain. Ini zaman kita, ini zaman ekspres ni, tak tahu nyusombak tu, ngongak-ngongak makan tak? Dah, mulut makan, mata duk tengok benda lain. Allahu Akbar. Kadang-kadang banyak sangat cerita zaman kita ni. Itulah dia. Nabi kata kalau nak minum pun sama jugalah. Habis kita minum air, barulah kita ucap Alhamdulillah. Tapi kalau setiap kali teguk nak Alhamdulillah, itu lagi banyak lagi pahala kita dapat. Ada dua pandangan situ. Majoritinya maknanya sudah makan sempurna, dah minum, baru kita kata Alhamdulillah. Jadi kesempurnaan makan ni pula, selain pada baca Bismillah, baca Alhamdulillah di akhirnya, jangan lupa makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Jangan jadi orang yang, kerana Nabi kata, Nabi sebut apa? Ia makan dan minum dengan tangan kiri ni siapa? Syaitan, wal'iyazubillah, na'udzubillah. Jadi kita kena belajarlah. Ni ada setengah para jemaah ni kata, susah ustaz, kita bukan nak makan tangan kiri, tapi orang panggil kidal ke apa benda lagi ni. Kidal tak kidal apa, belajarlah. Tak benda lain kita boleh buat dengan tangan kanan. Tak okeylah nak makan dengan tangan kanan, tak boleh. Maka ini satu, dia panggil satu kepincangan dalam hidup seorang manusia. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam bab kelebihan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam jalsah kita akan datang, kita sambung dalam bab selawat ke atas Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.